Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jom belajar pengajian perniagaan semester yang pertama bersama Cikgu Rizal bahagian 11. Video kali ini masih lagi dalam bab yang pertama perniagaan dan persekitaran, tapi kita akan masuk kepada topik aktiviti perniagaan. Jom kita lihat apakah objektif pembelajaran kita pada kali ini. Pembelajaran kita pada kali ini diharapkan di akhir video ini pelajar dapat mentakrifkan maksud aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran dan aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan. Yang kedua, pelajar dapat menyebut 5 aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran dan 6 aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan. Yang pertama, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran. Aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran merupakan aktiviti yang menghasilkan barang untuk dijual kepada pelanggan. Bermaksud menghasilkan produk yang boleh dilihat, disentuh, dirasa, untuk ditawarkan kepada pelanggan. Mari kita lihat aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran. Ada berapa jenis aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran? Aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran, iaitu yang pertama, ekstraktif, yang kedua, barangan pengguna, yang ketiga, barangan industri, yang keempat, pembuatan dan yang terakhir sekali, pemasangan. Merupakan aktiviti mengeluarkan bahan mentah daripada perut bumi sama ada di daratan atau lautan tanpa mengubah bentuk asalnya. Maknanya kita ambil sumber-sumber tu daripada tempat original dia. Tanpa melakukan sebarang perubahan. Kalau ada pun minimum. Sebagai contoh pembalakan. Balak kita ambil daripada hutan. Cuma kita ubah sikit, maknanya pokok balak tadi akan dipotong. Kemudian peladangan, peternakan ayam kita ambil daripada rebai. Cari gali minyak. Dan aktiviti-aktiviti lain yang kita ambil daripada sumber semula jadi. Contoh lain macam ikan kita ambil daripada laut ataupun daripada lombong dan sebagainya. So, aktiviti ini termasuk dalam ekstraktif. Barangan pengguna. Apa itu barangan pengguna? Iaitu merupakan proses pengeluaran barang siap untuk kegunaan pengguna akhir. Pengguna akhir ni ialah mereka yang membeli produk untuk kegunaan sendiri. Maknanya kita beli produk tadi untuk kita gunakan sendiri dan bukan untuk dijual semula. Sebagai contoh, tepung, garam, gula dan sebagainya. Industri. Barangan industri merupakan pengeluaran barangan keperluan industri dalam bentuk barang separuh siap atau barangan siap yang dibeli untuk tujuan diproses semula bagi menghasilkan barangan baru. Sebagai contoh, tepung yang dibeli untuk menghasilkan roti, simen yang digunakan untuk membina bangunan dan lain-lain. Dalam arti kata lain, barangan industri ni kita beli, kemudian kita proses, olah barang tadi dan menghasilkan produk yang baru untuk dijual semula. Contoh lain, contoh macam kita beli t-shirt kosong, kemudian kita printing, letak logo dan sebagainya, kemudian kita jual t-shirt tersebut. Itu termasuk dalam kategori barangan industri. Pembuatan iaitu merupakan aktiviti memproses bahan mentah untuk menghasilkan barang siap atau separuh siap. Contohnya getah diproses untuk dijadikan tayar, kapas diproses untuk dijadikan kain dan sebagainya. Pembuatan ni daripada bahan mentah tadi kita proses untuk menghasilkan sesuatu produk. Itu termasuk dalam kategori pembuatan. Kelima ialah pemasangan, iaitu merupakan aktiviti memasang komponen pada sesuatu barang bagi menghasilkan barang siap. Sebagai contoh, pemasangan komponen elektrik untuk kita hasilkan televisyen, komputer, telefon pintar, dan lain-lain. Ataupun komponen-komponen kereta. Kita pasang part-part dia tu untuk menghasilkan sebuah kereta. Itu termasuk dalam kategori pemasangan. Di balik, berapakah jenis aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran? Ingat tak lagi?
Asaskan pengeluaran terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama ekstraktif, yang kedua barangan pengguna, yang ketiga barangan industri, yang keempat pembuatan dan yang kelima ialah pemasangan. Ekstraktif ialah kita ambil daripada sumber semula jadi. Barangan pengguna ialah barangan yang dibeli untuk kegunaan sendiri. Barangan industri, kita beli barang, kita proses dan kita jual semula. Pembuatan ialah menghasilkan sesuatu produk daripada bahan mentah kita proses menjadi sesuatu produk. Dan yang kelima pemasangan, iaitu melibatkan gabungan beberapa komponen-komponen tadi untuk menghasilkan sesuatu produk. Mari kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan. Aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan merupakan aktiviti perniagaan yang menawarkan barangan yang tidak nampak kepada pengguna. Dalam arti kata lain, barangan yang kita tak boleh nak sentuh, kita tak boleh nak rasa, kita tak boleh nak lihat bentuk dia, rupa dia dan sebagainya. Ada berapa jenis aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan? Jom kita tengok. 6 jenis aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan. Yang pertama, peruncitan. Yang kedua, pemborongan. Yang ketiga, keuangan. Yang keempat, profesional. Yang kelima, perhotelan. Dan yang terakhir sekali ialah pendidikan. Yang pertama, peruncitan. Peruncitan ini melibatkan aktiviti mendapatkan bekalan barang daripada pemborong dan menjualnya kepada pengguna akhir dengan kuantiti yang kecil. Antara tugas peruncit ialah memecah pukal perhargaan barang, melayan pelanggan dan menawarkan perkhidmatan selepas jualan. So, aktiviti peruncitan ni, barang-barang dia dapat daripada pemborong. Kemudian barang-barang tadi dia beli dalam kuantiti yang tertentu, kemudian dia akan pecahkan kepada kuantiti yang lebih kecil. Untuk dijual kepada pengguna akhir. Itu tugas peruncitan. Pemborongan. Pemborongan ialah melibatkan aktiviti membeli barang secara pukal daripada pengeluar dan menjual semula dalam kuantiti yang kecil kepada peruncit. Antara tugas pemborong ialah aktiviti memecah pukal, membungkus semula barangan dalam kuantiti kecil dan menghantar barang kepada peruncit. So, pemborong ni kebiasaannya dia akan dapatkan barang daripada pengeluar, kilang-kilang. Kemudian dia akan pecahkan dalam kuantiti tertentu kepada peruncit. Biasanya pemborong ni dia punya target dia peruncit. So maknanya barang tadi bila dia bungkuskan dan kemudian dia akan hantar kepada peruncit dan peruncit dia akan jalankan pula dia punya tugas-tugas dia. Keuangan iaitu salah satu perkhidmatan yang melibatkan aktiviti perniagaan yang menawarkan perkhidmatan keuangan kepada pengguna seperti pelaburan ekuiti, penyediaan kemudahan kredit, pertukaran wang asing, perbankan, insurans dan sebagainya. Antara perniagaan yang menawarkan perkhidmatan ini ialah bank, syarikat insurans, syarikat amanah saham dan sebagainya. So, berkaitan dengan keuangan. Profesional iaitu melibatkan aktiviti perkhidmatan yang khusus seperti perkhidmatan guaman, perakaunan, percukaian, pengauditan dan lain-lain. Kebiasaannya, individu yang terlibat mempunyai kemahiran dan kepakaran berkaitan bidang yang diceburi. Contoh perniagaan seperti firma guaman, firma perakaunan, firma penilaian, klinik perubatan dan sebagainya. Ini dalam bidang-bidang profesional. Perhotelan iaitu melibatkan aktiviti perniagaan yang menawarkan tempat penginapan, makanan dan minuman serta kemudahan rekreasi bagi pelancong tempatan atau asing. Sebagai contoh perniagaan hotel tabung haji, tune hotel dan sebagainya. Sekali ialah pendidikan iaitu melibatkan aktiviti perniagaan yang menawarkan perkhidmatan pendidikan kepada penuntut sama ada secara sambilan atau sepenuh masa. Sebagai contoh perniagaan seperti pusat tuition, sekolah swasta, pusat latihan teknikal dan sebagainya. Jom kita imbas balik. Apakah aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan? So,
Ingat tak lagi berapa jenis aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan? Aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan yang pertama peruncitan, yang kedua pemborongan, yang ketiga kewangan, yang keempat profesional, yang kelima perhotelan dan yang keenam ialah pendidikan. Okay, peruncitan ni merupakan aktiviti memecah bukan, okay, tapi dia punya target kepada pengguna akhir. Pemborongan pula sama juga, aktiviti pecah bukan, tapi barang dia dapat daripada pengeluar, kemudian dia pecahkan, jual kepada peruncit-peruncit. Kewangan ni melibatkan perkhidmatan berdasarkan kewangan. Okay, contoh macam bank dan sebagainya. Nasihat berkaitan dengan simpanan dan sebagainya lah. Yang keempat, profesional. Okay, contohnya macam peguam. Okay. Yang kelima ialah perhotelan. Ini tempat menawarkan penginapan, rekreasi kepada pelancong-pelancong. Dan yang terakhir sekali ialah perkhidmatan pendidikan. Okay, contoh macam pusat tuition dan sebagainya. Okay, itu saja perkongsian untuk video kali ini. Kita akan jumpa lagi untuk video-video akan datang. So, jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Cikgu Rizal. Terima kasih.